哈利路亚感谢主，让我们继续在这边守安息圣日。Bersyukur pada Tuhan, kita tetap terus melanjutkan ibadah sore hari ini kita. 下午要用追求圣灵充满来做彼此的学习。Dan saya menggunakan tema untuk mengejar kepenuhan Roh Kudus untuk saling belajar. 我们知道末日越来越近了。Kita tahu akhir zaman akan segera datang, semakin dekat. 整个社会也越来越罪恶。Dan dunia ini semakin lama semakin jahat. 其实小弟在台湾看到这个环境已经跟以前不一样。Dan saya di Taiwan melihat keadaan lingkungan semakin lama semakin berbeda dibanding zaman dulu. 男女的关系越来越随便。Hubungan pergaulan pria dan wanita semakin sembarangan. 很多道德观念都被破坏掉。Dan moralitas manusia semakin lama semakin hancur. 突然觉得以前的人很可爱。Dan saya tiba-tiba terpikir orang zaman dulu lebih lucu. 因为现在也很多这个会骗人的骗子。Sekarang banyak orang yang sudah berubah dan banyak perencengan. 这个圣经早就已经提醒了。Sesungguhnya di Alkitab sudah mencatat jauh-jauh hari. 圣经也告诉我们，只有圣灵充满才能够面对。Di Alkitab mencatat hanya dengan kepenuhan Roh Kudus lah kita baru dapat menghadapinya. 我们先一起看圣经以弗所书第5章。Efesus pasal 5.以弗所书5章15节。Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Atau 18 节。 Sampai ayat 18. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 这边提到圣经对我们的提醒。 Di sini Alkitab mengingatkan kita. 我们要怎么样去面对这个末世？ Bagaimana cara kita menghadapi akhir zaman? 这次来到我们印尼来协助各样的圣工。 Dan kali ini saya datang ke Indonesia untuk membantu berbagai pelayanan. 我们的进修会也是聚焦在末世的面对。 Dan temanya juga adalah cara menghadapi akhir zaman. 我们现在的环境真的离末日非常的近了。 Dan keadaan dunia sekarang ini rasanya dekat sekali dengan akhir zaman. 以前不会发生的事，现在都发生了。 Dulu itu tidak pernah terjadi, sekarang sudah terjadi. 随便的一场雨可以下到2-3层楼高都淹水。 Kalau kita lihat hujan sekonyong-konyong datang bisa membanjiri sampai 2-3 lantai bangunan. 我们以前这个水灾淹到膝盖都觉得很严重了。 Dulu kalau kita hujan lalu banjir sampai ke lutut saja rasanya sudah parah sekali banjir itu. 我们发现怎么会这么严重？ Kita merasakan kok ini parah sekali sekarang. 地震战争饥荒到处都是。 Gempa bumi, peperangan, kelaparan semua ada. 重要的是人的心也变坏了。 Yang intinya adalah hati manusia sudah mulai melenceng. 这边提醒我们要谨慎行事。 Di sini harus perhatikanlah dengan seksama. 也就是说，我们今天在做任何决定，要多想一下。 Yang artinya ketika kita akan memutuskan suatu masalah harus banyak berpikir. 如果跟大家做的都一样，那就不是智慧人了。 Jadi kalau cara berpikir kita sama seperti orang-orang di sana, berarti itu bukan ada hikmat di dalam diri kita. 16节提到说要爱惜光阴。 Di dalam ayat 16 kita harus gunakan waktu yang ada. 为什么要爱惜光阴？ Mengapa harus mempergunakan waktu yang 因 ada? 为世代邪恶。 Karena zaman ini zamannya orang jahat. 世代邪恶怎么会跟爱惜光阴有关呢？ Ini apakah hubungannya hari-hari ini adalah jahat dengan pergunakan waktu yang ada? 因为魔鬼在末世会让我们忙着做坏事， Karena iblis membuat orang-orang dunia sibuk untuk melakukan perbuatan jahat. 而且严重到没办法自我控制。 Sampai hal yang paling parah adalah tidak bisa mengendalikan diri. 我们享乐的这些工具越来越发达。 Jadi alat-alat suatu media yang membuat kita nikmat itu makin lama makin banyak. 所以我们也很担心青少年跟孩子在沉迷于手机。 Jadi kita sangat mengkhawatirkan anak-anak kita itu main HP terus. 我在台湾常看到
这个很多人因为滑手机连上学都不去了。 Jadi kalau di Taiwan ada anak yang sangat giat main HP sampai tidak pergi sekolah. 然后有很多人因为爱滑手机，也没时间聚会跟读圣经。 Dan sangat parah lagi main HP sampai tidak bisa kebaktian, tidak baca Alkitab. 他把他们的时间浪费掉了。 Jadi waktunya tuh hambur, percuma saja. 忘记神给我们活着的时间是要拿来追求永生的。 Jangan sampai kita lupa bahwa Tuhan memberikan kita waktu di dunia ini harusnya untuk mengejar kehidupan kekal. 忘了神给我们时间是要让我们好好的来在追求信仰。 Kita lupa bahwa waktu yang ada kita harus mengejar iman kerohanian kita. 所以魔鬼现在用方式让我们忙着做坏事。 Jadi iblis memakai kita sehingga sibuk kita akan kehidupan dunia ini. 所以爱惜光阴就是爱主啦。 Jadi maksudnya pergunakan waktu yang ada artinya mengasihi Tuhan. 我们有没有爱惜光阴呢？ Apakah kita pergunakan waktu yang ada? 那17节就再一次提醒说，不要做糊涂人，要明白神的旨意。 Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. 所以不明白神的旨意叫做糊涂人。 Jadi orang yang tidak mengerti kehendak Allah disebut orang bodoh. 神的旨意就是这一本圣经。 Kehendak Allah yaitu Alkitab ini. 所以我们为什么要努力的在推，每天都要读圣经？ Oleh sebab itulah mengapa kita menggerakkan suatu gerakan untuk membaca Alkitab setiap hari. 要常常祷告。 Ya, senantiasa berdoa. 宗教教育要进入家庭。 Pendidikan agama harus masuk ke dalam keluarga. 父母要负起教导孩子信仰的责任。 Orang tua harus menapuk satu tanggung jawab mendidik pendidikan agama kepada anak-anak. 因为这个环境太险恶了。 Sebab dunia ini begitu jahat. 我们如果不这么做的话， Kalau kita tidak lakukan itu, 我们会站不住脚。 kita tidak akan bisa berdiri tegak. 所以要明白神的旨意。 Jadi harus mengerti kehendak Tuhan. 要天天读经， Tiap hari baca Alkitab, 要常常聚会， seringkali berkebaktian, 要常常祷告。 dan sering berdoa. 18节还这么说， Ayat 18, 不要醉酒。 jangan mabuk. 这个酒很容易让我们花时间在它上面了。 Jangan akan mabuk, kita sering kali meluangkan waktu padanya. 误了正事。 Jadi menjadi sudah ketagihan. 当然这个酒还可以指很多方向。 Sesungguhnya mabuk anggur ini banyak macamnya. 酒可以带来快乐。 Anggur melambangkan kenikmatan, kegembiraan. 如果我们每天活着在追求享乐而已 Kalau tiap hari kita hanya mengejar kesenangan, 我们也会不想来亲近神 kita jadi semakin tidak mau dekat dengan Tuhan. 就像我们曾经有线上聚会。 Ada orang suka ibadah online. 在家里线上聚会久了之后，觉得也蛮舒服的。 Jadi kalau sudah biasa dalam waktu yang lama ibadah online akan terasa nyaman di rumah. 结果呢，慢慢的也不想来实体的聚会 Semakin lama semakin tidak mau datang kebaktian tatap muka. 无形当中就中了魔鬼的诡计 Jadi secara tidak sadar sudah masuk kepada jerat si iblis. 所以不要醉酒，就在提醒我们不要只想着舒服 Jadi artinya janganlah kamu mabuk oleh anggur, jangan terus memikirkan kenikmatan, kenyamanan. 我们不要忘记来到世界是要做什么 Janganlah lupa kita datang ke dunia itu untuk apa. 主耶稣来的时候，我们到底是在哭呢，还是在笑呢？ Apakah ketika Tuhan Yesus datang kita sedang menangis atau kita sedang tertawa? 千万不要像这个启示录第1章所提到的这个耶稣来的时候有一群人是哭Jangan seperti dalam kitab Wahyu pasal 1. Ketika Tuhan Yesus datang, sekumpulan orang mereka sedang menangis di sana. 那这一些事情总归有一件事就是要去做。 Jadi semuanya itu harus kita lakukan. 18节的最后， Yang terakhir ayat 18. 要被圣灵充满。 Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 我们常常会提醒要追求圣灵。 Kita seringkali mengingatkan harus memohon Roh Kudus. 还没有求圣灵的小朋友要求到圣灵哦。 Anak-anak yang belum dapat Roh Kudus harus mohon agar dapat. 圣灵到底要做什么？ Sudah dapat Roh Kudus untuk apa? 圣灵当然将来是要证明我们可以进天国啦。 Sudah pasti dapat Roh Kudus adalah suatu bukti bahwa kita bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. 当然圣灵还有更重要的事情。 Dan ada hal lain lagi yang lebih penting ketika kita mendapat Roh Kudus. 因为圣灵就是耶稣的灵。 Roh Kudus adalah Roh Allah.
所以得到圣灵就是耶稣跟我们同在 Mendapat Roh Kudus berarti Tuhan beserta kita. 那我们就会知道该怎么做， Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan 也会勇敢 dan juga jadi berani. 我记得小时候我父亲在训练我 Saya ingat waktu saya kecil, orang tua saya melatih saya. 第一次去买东西 Pertama kali saya pergi belanja, 那时候我还很小啦 masih kecil. 我爸爸就说你就跟他说我要买什么多少钱 Nah, saya diberitahu oleh ayah saya, kamu ke sana katakan saya mau beli apa, berapa harganya. 我爸爸说你自己过去 Pergi ke sana beli. 我就走过去 Lalu saya ke sana, 然后又走回来 lalu saya kembali. 我会怕 Saya takut 第一次karena baru pertama kali. 我就说 Lalu saya berkata, 爸爸你可不可以陪我再去一次 ayah bisa nggak sekali ini lagi temani saya? 爸爸就说好再陪你去一次 Lalu ayah saya berkata, baiklah saya temani. 但是我不讲话 Tapi saya tidak akan bicara apa-apa ya. 你自己买 Kamu belanja sendiri. 爸爸陪过去我就敢走过去 Karena ayah saya temani, saya jadi berani. 在这个事情当中 Dalam hal ini, 我发现只要爸爸在身边什么都不怕 asal ayah saya ada di samping saya tidak takut apapun juga. 我们得圣灵的时候 Ketika kita dapat Roh Kudus, 我们的天父就跟我们在一起啦 Allah Bapa kita bersama dengan kita. 我们从今以后就不是一个人 Sejak saat hari ini juga kita tidak sendirian. 不管你去到什么地方 Tidak peduli kemanapun Anda pergi, 我们的天父都跟你在一起 Allah Bapa yang di surga akan menyertai. 就像我们的祷告文 Seperti doa Bapa kami, 我们在天上的父 Bapa kami yang di surga. 读到这句话 Membaca perkataan ini 好有力量 sangat bertenaga, 很感谢神 sangat bersyukur, 什么都不怕 segala apapun tidak takut. 所以我们今天要来谈追求圣灵充满 Jadi hari ini kita akan membahas tentang kepenuhan Roh Kudus. 为什么要谈这个题目 Mengapa harus membahas tema ini? 一方面是以弗所书说这个是这个邪恶时代的解药 Sesungguhnya dalam Efesus pasal 5 dikatakan ini adalah akhir dari akhir zaman. 另外一方面耶稣也一再强调 Dan di satu sisi Tuhan juga menekankan. 我们看马太福音25章 Matius 25. 马太福音25章1到13节 Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. 1到13节 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh tidak membawa pelitanya, tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijak itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal engkamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. 这里讲到10个童女的比喻 Di sini tentang perumpamaan 10 gadis. 耶稣说到末世我们都像这10个童女 Pada akhir zaman kita akan seperti 10 gadis ini. 但是到底是聪明的呢还是笨的 Apakah kita yang bijaksana atau yang bodoh? 但是这10个童女都有拿着灯 Tapi 10 gadis ini semua membawa pelita. 灯都会亮 Pelita ini akan bersinar. 所以这10个呢都是好信徒 Jadi 10 gadis ini adalah jemaat yang baik. 都会发光 Mereka bisa bersinar 就像我们很多的工人一样 sama seperti para pekerja kita di gereja. 我们常常会认为说我有在做工 Banyak kita berkata, saya sudah melayani, 所以我将来会得救 jadi nanti saya akan diselamatkan. 但是我们这边可以看到 Tapi di sini dapat dilihat, 最后5个是不能得救的 yang terakhir sampai akhirnya 5 tidak selamat. 那不能得救的原因是什么 Alasannya mengapa dia tidak selamat?
当然，耶稣为什么要讲这3个比喻？ Mengapa Tuhan Yesus berkata dalam satu pasal ini ada 3 perumpamaan? 前面1章讲到的是在讲末日， Di pasal sebelumnya membahas tentang akhir zaman. 后1章就讲到3个比喻， Lalu pada ayat pasal 25 ini membahas 3 perumpamaan. 这在提醒我们，末日啊有3件事我们很容易忽略 Jadi artinya dalam akhir zaman ada 3 hal yang sering terabaikan. 啊。第一个就是圣灵的问题 Yang pertama yaitu masalah Roh Kudus. 啊，我们可能得圣灵的人啊越来越少 Mungkin banyak orang yang terima Roh Kudus makin lama makin dikit. 啊，也觉得说求圣灵，慢慢求也没关系 Jangan berpikir, oh mohon Roh Kudus, pelan-pelan sajalah. 啊。另外一方面，圣灵是我们真耶稣教会的宝贝 Dan di satu sisi kita katakan bahwa Roh Kudus adalah pusaka di dalam gereja sejati. 啊，因为这是我们所唯一拥有的 Karena ini hanya satu-satunya yang kita miliki. 啊。圣灵非常的重要， Roh Kudus begitu penting. 我们将来传福音也是要提醒说，我们有圣灵 Nanti kalau kita mengabarkan Injil Tuhan, kita harus perkenalkan kami ada Roh Kudus. 啊，因为耶稣也知道在末后会有很多教派出现 Sebab Tuhan juga tahu di akhir zaman akan banyak aliran-aliran agama. 啊。在启示录里面提到说，圣灵就是印记 Jadi dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Roh Kudus adalah suatu meterai 啊，要盖在我们的额上 yang akan ditaruh di jidat kita. 啊。被盖章的人就是属神的， Yang sudah diberikan meterai berarti milik Tuhan. 被盖章的教会才是真教会。 Gereja yang sudah diberi meterai berarti gereja benar. 所以这间教会能不能得救 Jadi gereja sejati apakah dapat diselamatkan? 啊，就看他有没有圣灵 Harus dilihat apakah di dalamnya ada Roh Kudus. 啊。所以慢慢的有一些基督教派也说，我们也有圣灵啊 Jadi pelambat laun gereja-gereja Kristen lainnya berkata saya juga ada Roh Kudus. 啊。当然，什么状况我们要再去做判断了哈。 Tapi dalam suatu situasi tertentu kita harus memberikan suatu penilaian. 好，那10个童女都有圣灵 10 gadis semua mendapatkan Roh Kudus. 啊，但是呢，这个5个是聪明的， Yang 5 diantaranya 5 bijaksana, 个是笨的， yang 5 diantaranya bodoh. 哎，跟智商无关 Tidak ada hubungannya dengan dunia ini. 啊，不是说啊你比较聪明啊你可以得救 Bukan berarti oh kamu lebih pintar berarti kamu bisa selamat. 啊，你这么笨了啊不会得救 Oh, kamu begitu bodoh tidak bisa diselamatkan. 啊，没有，聪明跟笨啊是听不听神的话 Bukan didasarkan bijaksana, pintar atau bodoh, tapi intinya apakah mendengarkan perintah Tuhan atau tidak. 啊。我们整本圣经读完之后，你会发现，哎，哦，原来神的道理很简单 Begitu kita baca Alkitab semuanya bahwa kita menyadari oh Alkitab begitu sederhana. 啊，听神的话，完全去遵照的，哎，就可以进天国。 Asal kita mendengar firman Tuhan dan sepenuhnya menjalankannya berarti bisa masuk kerajaan sorga. 他们会被称为耶稣认识的人 Itu yang disebut adalah orang-orang Yesus. 啊。另外呢，一批就是不听神话的人 Lalu sekumpulan orang lain lagi adalah orang yang tidak mendengarkan perkataan Tuhan. 啊，圣经就称为愚拙的 Di Alkitab mengatakan itu adalah orang bebal, 啊，称为作恶的， orang yang melakukan perbuatan jahat, 还有呢是神所不认识的 dan juga adalah merupakan yang tidak dikenal Tuhan. 啊。结果做了一堆事情，喊主啊主啊 Dan akhirnya mereka setelah melakukan pekerjaan dia berkata Tuhan Tuhan. 啊，最后耶稣就说啊，你们是谁啊？我不认识你们呢， Sampai 作恶的人 terakhir Tuhan berkata kalian itu siapa? Kalian orang yang berbuat jahat. 啊。他们有真的去害人，去做不好的事情吗？ Apakah mereka melakukan perbuatan jahat, menjahati orang? 没有呢，里面有很多大善人呢， Tidak, di dalam tuh banyak orang yang berbuat baik. 只是不相信耶稣 Tapi hanya saja mereka tidak percaya Yesus. 哦，甚至有相信耶稣不照圣经去做。 Jadi mereka percaya Tuhan tapi tidak sesuai perintah Tuhan dia lakukan. 那这边这10个显然是真教会的， Jadi dikatakan di sini adalah gereja benar. 因为真教会才有油，才有灯啊。 Hanya gereja sejati ada pelita, ada minyak. 其他的教会都没有油，也没有灯啊。 Gereja lain tuh tidak ada pelita, tidak ada minyak. 所以这个在对我们讲，哎， Ini sesungguhnya berbicara tentang kita. 啊，第2节说到有5个愚拙，5个聪明。 Ayat 2 dikatakan 5 diantaranya 5 dan 5 bijaksana. 啊，第3节就说聪明在哪里？ Yang ketiga dikatakan gadis bodoh di mana? 会圣灵充满了、 Dia itu membawa pelita bagaikan dipenuhi Roh Kudus. 油就是圣灵， Sebab minyak itu adalah Roh Kudus. 我们能发光是来自于圣灵 Kita bersinar karena adanya Roh Kudus. 啊，大家都在亮， Semua sedang bersinar, 但是神知道谁是圣灵充满 tapi
Tuhan tahu yang mana yang kepenuhan. 圣灵充满的人会预备油在器皿 Orang yang kepenuhan Roh Kudus, dia mempersiapkan minyak. 啊，他不会觉得说啊，我的灯就会亮啊， Dia tidak berkata pelita saya sudah menyala, sudahlah. 啊，我有就在做圣工啊， Saya sudah melayani Tuhan, 我有在聚会啊， saya juga ada kebaktian, 哎，我祷告也有圣灵啊， saya doa juga ada Roh Kudus, 啊，只是没有充满了 tapi tidak penuh. 啊，这边就告诉我们了 Di sini memberitahukan kita. 啊，这个故事我们都很熟悉，就不详细说明了。 Kisah ini begitu sering kali kita dengar, rasanya kita tidak jelaskan lagi. 哇，新郎迟到了 Lalu akhirnya mempelai telat datang. 啊，因为在那个时候哈、通讯不发达 Karena waktu itu komunikasi tidak begitu maju. 啊，也没有办法打电话，也不能看网络啊， Tidak bisa menelepon, tidak bisa buka internet. 啊，新郎到底走到什么地方也不知道 Sesungguhnya mempelai sudah tiba di mana tidak tahu. 啊，所以延迟下去都好几天了、 Jadi mungkin sudah berhari-hari menanti. 灯怎么有办法烧那么久？ Bagaimana pelita bisa bersinar begitu lama? 所以要装满油啊！ Jadi harus sedia minyak. 啊，那个预备灯在器皿，那个器皿到底多大？我们不晓得啊。 Satu wadah untuk menyimpan minyak tidak tahu seberapa besar. 啊，可能是一个瓶子， Mungkin seperti pundi-pundi saja. 啊，也有可能是一桶啊。 Mungkin satu gentong. 啊，那你如果还要预备一桶油在那边， Kalau sedia satu gentong minyak di sana, 啊，另外5个就笑说，你用那么多干什么？ kalau nanti yang 5 garis bodoh berkata, kamu buat apa sedia banyak begitu? 会那么久才来吗？ Apakah begitu banyak? Apakah begitu lama mempelai datangnya? 而且那么重， Apalagi berat, 又不能走来走去， tidak bisa pergi kemana-mana, 很不方便哎， sangat tidak mudah. 还会被笑哎。 Nanti ditertawai. 可是预备油在器皿，就是他们听话。 Tapi justru yang membawa minyak justru orang yang mendengarkan perintah Tuhan. 哇，没想到新郎真的大迟到啊！ Tidak disangka, betul mempelai telat sekali. 哇，那5个不预备油的，真的就快要熄灭了。 Jadi gadis yang tidak membawa persediaan minyak, dia pelitanya hampir padam. 啊，最后这5个呢就被关在外面了。 Dan akhirnya mereka dikunci di luar. 12节这么说啊， Ayat 12 dikatakan, 我实在告诉你们，我不认识你们了。 Sesungguhnya aku katakan kepadamu, aku tidak mengenal kamu. 啊，其实将来要进天国条件很简单 Jadi sesungguhnya syarat masuk kerajaan sorga sederhana sekali. 啊，进去的人就是耶稣认识的 Yaitu yang masuk adalah orang yang dikenal Tuhan. 啊，你让耶稣不认识就不能进去啊， Kalau Yesus tidak kenal, sudah pasti tidak bisa masuk. 因为进天国要是耶稣的亲人呐、 Sebab yang masuk kerajaan sorga adalah keluarga Tuhan, 耶稣的孩子啊， anak Tuhan, 耶稣认识的人， yang dikenal Yesus. 因为天国是耶稣的家 Sebab surga itu adalah rumah Yesus. 啊，我们家会让陌生人进来吗？ Apakah kita akan mempersilahkan orang asing masuk ke rumah kita? 随便一个人就说我要住你家 Ada orang sembarangan berkata, saya mau tinggal di rumahmu. 啊，一定要有原因嘛 Pasti harus ada alasannya. 啊，所以这边说不认识，代表说不能进天国。 Di sini katakan aku tidak mengenal kamu, berarti tidak bisa masuk kerajaan sorga. 那这个比喻在提醒我们什么？ Peringatan apakah yang tertanam di dalam perumpamaan ini? 提醒我们没有圣灵充满，撑不到末日啊。 Jadi yang tidak dipenuhi Roh Kudus tidak akan kuat menghadapi akhir zaman. 有一天我们会没办法聚会， Nanti mungkin suatu hari kita bisa benar-benar tidak bisa kebaktian. 我们有一天可能会找不到圣经， Mungkin nanti suatu hari tidak bisa menemui Alkitab. 有一天我们可能也不想祷告 Suatu hari mungkin kita tidak akan mau berdoa. 啊，或者是因为环境关系，连祷告都不可以祷告 Atau suatu lingkungan di mana kita mau berdoa pun tidak boleh. 啊，也不可以参加儿童聚会 Tidak boleh ikut kebaktian anak. 啊，这是会发生的。 Ini mungkin akan terjadi. 那我们如果只有依赖教会来明白神的话 Kalau kita hanya bersandarkan gereja untuk memahami firman Tuhan, 啊，照圣经说我们会被逼迫啊， kalau sesuai dengan Alkitab dikatakan bahwa kita nanti akan mengalami penganiayaan. 啊，教会不能打开了 Gereja sudah tidak boleh dibuka. 啊，那时候我们的圣灵是唯一让我们撑下去的力量 Jadi hanya Roh Kuduslah satu-satunya yang membuat kita ada kekuatan untuk menghadapi. 啊，所以不是只有圣灵，有圣灵就好了， Jadi bukan hanya sekedar punya Roh Kudus saja, 应该要圣灵充满了。 harus ada kepenuhan Roh Kudus. 所以怎么样圣灵充满呢？ Jadi bagaimanakah kepenuhan Roh Kudus itu? 啊，我们来看以西结书47章， Yehezkiel 47.
以西结书47章Yehezkiel 47，47章告诉我们圣灵充满怎么说明了哈。di sini menjelaskan bagaimana kepenuhan Roh Kudus itu. 47章第1节提到说以西结异象看到一个圣殿。 Pada ayat 1, Nabi Yehezkiel melihat satu penglihatan yaitu tentang bait suci. 这个圣殿呢，朝东有水流出来， Jadi di sini pintu bait suci itu ada air keluar dari ambang pintu. 水就是圣灵 Sini air adalah Roh Kudus. 教会可以流出水，就是真教会 Jadi kalau bait suci atau gereja itu mengalir air itu adalah gereja benar. 所以没有办法流出水的教会就不是真教会 Jadi kalau gereja tidak mengalirkan air berarti bukan gereja benar. 然后这个以西结呢，就跟着天使出去了， Dan akhirnya Yehezkiel diiring dibawa oleh malaikat. 然后天使就叫他做了一些动作， Lalu malaikat menyuruh Yehezkiel untuk melakukan suatu gerakan. 因为这个水向东流去， Sebab di sini dikatakan So- air itu keluar dari bawah ambang pintu menuju ke timur. 所以他就朝东走过去 Akhirnya dia menuju ke timur, 朝东走过去， yaitu menghadap ke timur, 就是跟着圣灵的方向在走。 yaitu mengikuti arah Roh Kudus itu. 我们要被圣灵充满， Kita mau dipenuhi Roh Kudus. 我们要有愿意的心啊， Kita harus ada hati yang ingin melakukannya. 因为圣灵它不是邪灵啊， Karena Roh Kudus bukan roh jahat. 你如果不愿意，他不会进来。 Kalau kita tidak bersedia membiarkan dia masuk, dia juga tidak akan mau masuk. 虽然他很乐意跟我们同在 Meskipun dia sangat rela ingin beserta kita. 除非我们说圣灵来住我心， Kecuali kita berkata, Roh Kudus masuklah ke dalam hatiku. 耶稣来住我心， Biarlah Yesus masuk ke dalam hatiku. 耶稣就会进来了。 Maka Yesus akan masuk. 所以你要去走他的方向。 Jadi harus pergi menuju arahnya. 但是我们一开始可能只有这个第一个1000走Yang pertama itu kita mengikuti 这个水呢只淹过脚踝呀， dan sampai di sana air sampai di mata kaki. 就像我们有刚得到圣灵一样 Sama seperti kita baru awal mula mendapatkan Roh Kudus. 虽然有圣灵，可是我们不听圣灵的话 Meskipun kita ada Roh Kudus, tapi kita tidak mau mendengarkan Roh Kudus. 虽然有圣灵呢，还是做神不喜悦的事 Meskipun sudah ada Roh Kudus, kita masih melakukan hal yang tidak disukai Tuhan. 那我们如果圣灵充满到第二个1000走 Lalu kalau sampai kita mendapatkan Roh Kudus sampai ke tahap kedua, 这个水就到膝盖 yaitu sampai ke batas lutut 水会流动， dan airnya masih bisa mengalir. 我们会觉得这个有力量Lalu kita berjalan rasanya masih ada tenaga. 也就是说我们越靠圣灵的时候，圣灵的力量就越出现了。 Yang artinya ketika semakin bersandar Roh Kudus semakin nyata. 我们要愿意被充满， Kita bersedia mau dipenuhi Roh Kudus. 所以继续走下去 Jadi terus lanjutkan 走到第3个1000走， sampai yang ketiga, 水就到腰了 air sampai ke batas pinggang. 其实这个河流如果到腰几乎站不住了， Jadi kalau air mengalir sampai ke batas pinggang, kita sudah tidak bisa berdiri tegak. 我们会被强烈的圣灵激动，说你要去做什么，你要去做什么 Jadi kita akan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus yang begitu besar. Kamu harus melakukan apa, melakukan apa. 我们要进入第4个1000走 Kita harus masuk ke bagian yang keempat, 完全充满 yaitu penuh sepenuhnya, 那个水已经高到超过我的头顶了， yaitu sampai melewati batas kepala kita. 我没办法想要回头了， Tidak bisa kembali lagi. 我脚踩不到地了 Kaki saya saja sudah tidak bisa menapak, 被圣灵的大水冲走了 yaitu sudah Roh Kudus penuh sampai seluruh tubuh kita. 我们常常在说圣灵充满，圣灵充满。 Dikatakan itu adalah kepenuhan Roh Kudus. 真正圣灵充满的人，他所表现出来就是没有自己的意见的。 Betul-betul orang yang memiliki kepenuhan Roh Kudus sepenuhnya tidak ada kehendak pribadi. 意见很多的时候就不被圣灵充满。 Kalau kehendak pribadi atau pemikiran pribadi begitu banyak, berarti dia tidak dipenuhi Roh Kudus. 请翻开马太福音11章， Matius 11. 马太福音11章29节， Ayat 29. 29节。 Matius 11 ayat 29, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 这边耶稣说：“我心里柔和谦卑 Di sini dikatakan karena aku lemah lembut dan rendah hati. 圣灵是耶稣的灵，
Roh Kudus adalah roh Yesus. 耶稣说：“我心里柔和谦卑。” Dan Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. 所以，当我们表现出来就剩下圣灵的个性的时候啊， Jadi kita mendapatkan kepenuhan Roh Kudus berarti hanya ada kuasa roh saja, 应该就是柔和谦卑啊。 yaitu hanya rendah hati dan lemah lembut. 如果我们柔和不下去 Kalau kita tidak bisa lemah lembut, 啊，我们也谦卑不下去 juga tidak bisa rendah hati. 啊，很多事情都要争到赢为止 Dalam satu permasalahan selalu ingin menang saja, 啊，跟人家都不合 karena tidak rukun dengan orang-orang, 啊，没有办法和睦 tidak bisa harmonis. 啊，这个绝对没有圣灵充满了， Ini sudah pasti tidak ada kepenuhan Roh Kudus. 因为圣灵是耶稣的灵。 Sebab Roh Kudus adalah roh Allah. 耶稣说：“我心里柔和谦卑。” Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. 所以，当你被圣灵充满的时候， Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, 你会发现，气不起来啊， kita akan berasa bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. 没什么好争的 Tidak ada yang bisa diperdebatkan. 啊。我们有神啊， Kita ada punya Tuhan. 啊，人家看到你就是很温柔， Tuh, orang akan melihat kita itu lemah lembut, 就像看到耶稣一样。 sama seperti dia melihat Yesus. 耶稣如果不温柔啊，他那时候传福音就不会一堆人跟着他。 Kalau Yesus pada saatnya di dunia dia mengabarkan firman Tuhan, dan apabila dia tidak lemah lembut, mana mungkin orang-orang sekumpulan banyak mengikuti dia. 因为看到耶稣就喜欢了、 Karena orang-orang begitu melihat Yesus rasanya suka sekali. 耶稣总是这么温柔啊 Yesus tampaknya begitu lemah lembut. 所以我们被圣灵充满， Kita mau dipenuhi Roh Kudus. 会有耶稣的表现 Ada sikap penampakan Yesus. 所以我们看耶稣的几个表现。 Kita lihat penampakan Yesus. 我们请看路加福音第6章 Lukas 6 ，6章12节， ayat 12. 6章12节。 Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. 那时候耶稣要挑选12门徒， Waktu itu Tuhan Yesus akan memilih 12 orang murid. 耶稣整夜祷告。 Semalam-malaman dia berdoa. 他为什么要整夜祷告？ Mengapa harus semalam-malaman? 他不是说我觉得我要选谁， Dia tidak berkata saya rasa saya mau pilih siapa. 如果他早就想好，他也不用祷告啊。 Kalau dia sudah memikirkannya, sudah pasti tidak perlu berdoa lagi. 但是耶稣在做决定前一定要祷告， Tapi Yesus sebelum memutuskan, dia berdoa. 这叫做柔和谦卑。 Ini yang disebut lemah lembut dan rendah hati. 柔和谦卑就是遇到事情就是祷告， Lemah lembut dan rendah hati artinya ketika menemui suatu masalah, dia berdoa. 先问耶稣 Bertanya pada Yesus dulu. 先不要急 Lalu dia bertanya. 一整夜祷告， Semalam-malaman berdoa. 到天亮就挑了12个人。 Sampai pada hari siang baru dia memanggil murid. 结果这张名单各位看了会满意吗？ Kalau kita lihat daftar nama ini, apakah kita puas? 哇，除了渔夫还是渔夫， Selain nelayan, ya tidak lain nelayan. 怎么好像没有比较厉害的人呢？ Rasanya tidak orang yang lebih hebat lagi. 哇，怎么没有高学历的？ Tidak ada yang pendidikan tinggi. 最后一个还卖耶稣 Yang terakhir malah yang menjual Yesus. 祷告了老半天，怎么拿到这种名单？ Berdoa semalam-malaman, daftar namanya begini. 如果耶稣12个门徒能力都非常的强， Kalau 12 orang murid Tuhan semua kemampuannya sangat luar biasa, 那圣经就自打嘴巴了。 berarti Alkitab itu omong besar. 圣经本来就说不是依靠势力，也不是依靠才能， Alkitab mengatakan bukan bersandarkan kekuatan, keperkasaan, 是依靠神的灵啊， tapi bersandarkan roh Allah, 依靠圣灵啊。 bersandarkan Roh Kudus. 只要有圣灵就好了， Asal ada Roh Kudus sudahlah cukup. 依靠就好了。 Bersandar saja cukup. 所以能力就不是重点了。 Jadi kemampuan bukan pada intinya. 如果我们是耶稣，我们会怎么想？ Kalau kita Yesus, bagaimana kita berpikir? 我祷告了一整天，一整晚上， Saya sudah berdoa seharian, semalaman. 还给我一个要卖我的犹大。 Masih ada satu nama di sini mau menjual saya lagi. 这叫做顺服啦。 Ini yang disebut taat. 所以圣灵充满的人，他会顺服。 Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia itu taat. 所以我们要追求圣灵充满， Kita mau mengejar kepenuhan Roh Kudus, 要先追求顺服。 harus mengejar yang namanya taat. 追求到圣灵充满的时候， Ketika kita memohon kepenuhan Roh Kudus, 我们会更顺服。 kita harus semakin taat.
所以当耶稣要钉十字架的时候， Jadi pada saat Tuhan Yesus akan dipantek di kayu salib, 他这样祷告。 dia berdoa. 我们看马太福音23章， Matius 23, 26章，对不起， Matius 26, 26章39节。 ayat 39. 马太福音26章39节， Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." 好，其实这种祷告真的很难讲出口， Ayat ini berdoa rasanya sulit sekali membuka mulutnya. 只有完全被圣灵充满的人， Hanya orang yang sepenuhnya dipenuhi Roh Kudus 才有这种力量讲出来。 baru bisa membuka mulut berkata-kata seperti ini. 相信我们那些古圣徒殉道的时候啊， Kita ingat waktu zaman dulu jemaat awal mula waktu mengabarkan Injil. 他们一定是被圣灵充满。 Pada saat itu mereka sudah pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. 在灵性最美丽的时候， Ketika iman kerohanian yang paling terindah 为主而死， yaitu mati untuk Tuhan, 被接到天国。 yaitu disambut, dijemput pulang ke sorga. 所以有时候我们觉得说殉道会不会有一天我要殉道？ Suatu hari kalau kita berpikir kalau saya mengabarkan Injil mungkin nanti saya jadi martir. 如果我们没有被圣灵充满， Kalau saya tidak dipenuhi Roh Kudus, 殉道殉不下去了。 yang mengabarkan Injil tidak bisa akan terus berlanjut. 你到时候就会说：“我不要信了，我不要信了，我要活下去。” Karena nanti pada saat akhirnya kita akan menyangkal dan berkata saya tidak mau percaya. 难怪耶稣就跟我们说啊， Tidak aneh mengapa Tuhan Yesus berkata seperti ini. 你没有保持圣灵充满，你撑不到末日啊。 Kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, engkau tidak akan tahan menghadapi akhir zaman. 所以会一个一个都死掉了。 Jadi satu persatu semua akan mati. 我们有时候会害怕呢。 Kita terkadang takut. 我们有被圣灵充满的时候， Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, 就不会害怕。 kita tidak akan takut. 所以有个故事这么说啊， Ada sebuah cerita. 说我们人就像一栋房子啊， Kita manusia seperti sebuah rumah. 我们的心呢，就好像房子里面有12个房间， Hati kita seperti di dalam rumah itu ada 12 kamar. 我们每个人都管理这栋房子。 Setiap orang itu bertanggung jawab terhadap rumahnya itu. 这个故事就这样说。 Begitu ceritanya. 有一个人的房子，他有12个房间。 Jadi satu orang punya satu rumah, isinya ada 12 kamar. 他当然照他的意思把它整理得很漂亮。 Udah pasti dia mau merapikan rumahnya dengan baik. 结果呢，这个有一天啊， Dan benar pada suatu hari 外面就来敲门了。 di luar ada orang mengetuk 叩叩叩啊！ mengetuk pintu. 结果呢，他想说问说是谁啊？ Lalu dia ingin melihat dan bertanya siapakah dia. 外面不讲话。 Di luar tidak menjawab. 但是一直敲Dia mengetuk pintu terus. 很没礼貌啊！ Sangat tidak sopan. 他不开都不行啊！ Tidak dibukakan tidak bisa. 后来好奇门开一点点 Akhirnya dia penasaran dibuka sedikit. 是一个乌漆抹黑的魔鬼啊！ Oh ini ternyata iblis yang sangat seram sekali. 魔鬼力量很大，就把他推开啊！ Dengan tenaga yang keras si iblis ini mendorong pintu. 其实我们只要心门不开啊， Asal pintu hati kita tidak dibuka, 鬼不能进来。 iblis tidak bisa masuk. 鬼能进来都是我们给他留地步啊！ Kalau iblis bisa masuk karena kita memberikan celah. 当然魔鬼进来就把它弄得乱七八糟、 Kalau sudah masuk pasti dia memporak-porandakan isinya. 弄到没有东西可以弄了。 Sampai semuanya berantakan. 魔鬼就走了。 Maka dengan demikian iblis akan pergi. 这个人就开始整理这个家， Orang ini mulai memperbaiki rumahnya. 他的心被魔鬼弄伤了。 Hatinya telah dirusak, dilukai oleh si iblis. 甚至有些伤痕没有办法处理啊。 Sampai ada orang sudah terluka tidak bisa dibetulkan lagi. 好不容易整理的差不多可以正常生活了。 Dan kalau sudah dibenarkan bisa hidup normal lagi. 外面又有人在敲门。 Di luar ada yang mengetuk pintu lagi. 叩叩叩。 Diketuk pintunya. 这个敲法不一样哦。 Cara mengetuknya berbeda. 请问是谁？ Siapa di luar? 外面就有声音了。 Di luar ada yang menjawab. 我啦，主耶稣啦。 Saya Tuhan Yesus. 听到主耶稣。 Mendengar Tuhan Yesus. 耶稣还问他说：“我可以进来吗？” Yesus berkata, bolehkah saya masuk? 耶稣会敲我们的心门。 Tuhan akan mengetuk pintu hati kita. 这人很高兴。 Hati kita akan sukacita. 赶快去帮耶稣打开门。 Cepat-cepat dibukakan pintu. 看到这个温柔的耶稣啊。 Melihat Yesus yang lemah lembut. 好高兴哦。 Sukacita sekali. 耶稣请进啊。 Yesus masuk.
啊，耶稣就进来了哦， sudah masuk. 啊，然后耶稣就跟他闲话家常， Lalu Tuhan Yesus mulai berbicara, 可是耶稣就问他一句话， lalu bertanya, 我可以住下来吗？ bolehkah saya tinggal di sini? 哦，他就说好啊，我要住下来。好啊 Lalu dia berkata, boleh silakan tinggal. 啊，当圣灵住下来，就是我们得到圣灵了。 Begitu Roh Kudus masuk, tinggal berarti kita mendapat Roh Kudus. 耶稣都很有礼貌哦， Yesus itu begitu sopan. 他就问他， Dia dan bertanya, 那我可以住哪一间？ saya boleh tinggal di bagian mana ya? 哦，耶稣啊，你要住我就给你最漂亮的房间。 Oh Yesus, kalau engkau mau tinggal, saya berikan kamar yang terbaik. 啊，耶稣又很礼貌问他说啊，请带路。 Lalu Yesus dengan sopan berkata, coba kasih jalan buat saya. 啊，就这个人就带耶稣去那间最漂亮、最大的房间。 Lalu dia ajak Tuhan Yesus masuk ke kamar yang sangat besar, sangat indah. 啊，耶稣进去之后就点点头，很满意。 Begitu dia masuk, Tuhan Yesus manggut-manggut dan puas. 啊，这个人就跟他说啊，耶稣啊，我帮你把门带上哦， Lalu saya, 关起来。 jadi orang itu berkata, pintunya saya tutup ya. 啊，他就回到1楼的客厅了。 Lalu dia kembali ke ruang tamu di lantai bawah. 心里面想说，耶稣住我这边，我不怕了。 Lalu dia berkata dalam hati, ada Yesus di sini, saya tidak takut. 啊，才在讲，外面就叩叩叩。 Ternyata di luar ada yang ketok pintu lagi. 啊，魔鬼，烦死了， Oh, ini pasti iblis, sangat merepotkan. 不想理他。 Tidak mau peduli pada dia. 哇，可是一直敲嘛，蹦蹦蹦。 Tapi digedor-gedor terus. 哦，他就很生气啊。 Dia marah sekali. 啊，就去门开一点点啊。 Mau pintu dibuka sedikit. 啊，想把他赶走啊。 Mau diusir. 你好奇开一点点心门， Begitu kita penasaran membuka pintu hati kita, 魔鬼就有机会啦。 iblis ada kesempatan. 啊，就冲进来啊， Dia cepat masuk. 又开始弄乱了， Mulai memporak-poranda lagi. 把东西弄破了， Semua dihancurkan. 把东西弄脏了。 Dikotori. 啊，可是他这时候看到，哦，奇怪，魔鬼怎么可以进来？ Lalu saat itu mulai tersadar, aneh kenapa iblis bisa masuk. 我有圣灵哎， Saya ada Roh Kudus. 耶稣住我这里哎， Yesus juga tinggal di sini. 赶快喊主啊救我！ Dia berseru, Tuhan tolonglah aku. 感谢主，主啊救我！还没喊完啊， Bersyukur pada Tuhan, belum berseru selesai, Tuhan sudah tolong. 耶稣就出现在面前了。 Langsung Yesus hadir di situ. 哇，魔鬼看到耶稣啊， Begitu iblis lihat Yesus, 哇，赶快跑 cepat-cepat dia kabur. 啊！然后耶稣就跟他一起整理这个破碎的心呢， Lalu dia bersama dengan Yesus memperbaiki rumah yang hancur itu. 啊，整理很久， Memperbaikinya cukup lama. 整理完他们坐着聊天， Begitu selesai, lalu mereka mengobrol. 这个人就问耶稣， Orang ini bertanya pada Yesus, 耶稣啊，我不是得圣灵吗？ Yesus, bukankah saya sudah dapat Roh Kudus? 为什么魔鬼还可以进来？ Mengapa iblis masih bisa masuk? 耶稣说，因为主人不是我啊。 Sebab Yesus katakan, tuannya itu bukan saya. 这个人就问耶稣啊， Lalu orang ini bertanya pada Yesus, 那我该怎么做？ lalu apa yang harus saya lakukan? 耶稣说，那你是否愿意将全部的主权都交给我？ Lalu Tuhan Yesus berkata, apakah engkau bersedia semua kekuasaan di rumah ini diberikan kepada saya? 让我来当你的主人。 Biarlah saya menjadi tuan atas dirimu. 哇，这个人就开始犹豫啊， Dan orang ini mulai ragu-ragu. 因为他知道把房间主权都交给耶稣，啊，每一间都会被耶稣看光光啊。 Jadi kalau dia menyerahkan tugas kuasa di rumahnya pada Yesus, berarti 12 kamar ini semuanya dikuasai Yesus. 哇，有一些房间哈、装一些很脏、很恶心，不能让耶稣看到。 Sebab ada satu kamar mungkin yang di dalamnya tidak baik dan tidak layak dilihat Yesus. 很多人都有一面不敢给人家看到的一面啊。 Kita sesungguhnya di dalam diri kita ada sisi yang gelap, tidak mau orang tahu. 但是你想圣灵，要圣灵充满， Tapi kita mau mengejar kepenuhan Roh Kudus. 你要完全把自己打扫干净。 Kita harus sepenuhnya membersihkan. 耶稣说：“没关系，我等你。 Yesus berkata, tidak apa-apa, saya tunggu engkau. ”感谢主，这个人很聪明。 Bersyukur pada Tuhan, orang ini cerdas. 他说：“好，主耶稣，我愿意把我的主权都交给你。 Orang ini berkata, baiklah Tuhan, saya berikan semua kuasaku kepadamu. 就把所有房间钥匙都一支一支都点给耶稣了。 Jadi 12 kamar, kuncinya semua satu persatu diserahkan kepada Yesus. 耶稣说：“好，从现在开始，我就是主人。 Oh, baiklah, sejak sekarang ini dan seterusnya, akulah menjadi tuan di dalam rumahmu. ” 然后耶稣就说：“来，第一件事情，去看你那些房间。” Oke, hal yang pertama kita cek kamar yang itu. 他就说：“主啊，真的要吗？” Tuhan mau lihat kamar itu. 主耶稣就说：“我是主人啊，走。”
Tuhan Yesus berkata, akulah Tuhan, ayo pergi ke kamar itu. 哇，那个房间打开真的是哇 Begitu dibuka kamar itu betul. 啊！耶稣没有说话， Yesus tidak berkata apa-apa. 耶稣只有说我们一起来把它弄干净。 Tuhan Yesus berkata, marilah kita bersama-sama bersihkan kamar ini. 哇，在耶稣大能之下，很快就弄干净了。 Atas kuasa Tuhan yang begitu besar, secara cepat kamar ini dibersihkan. 现在全部都很干净了 Sekarang semua kamar itu bersih. 啊！然后耶稣说：“那来，我们到一楼休息。 Lalu Tuhan Yesus berkata, baiklah kita ke lantai bawah, kita istirahat. 啊”然后他们就彼此聊天啊，很快乐。 Lalu mereka dengan sukacita saling ngobrol. 哎，魔鬼又来了 Iblis datang lagi, 啊，蹦蹦蹦一直敲啊 mengedor pintu dengan keras. 啊！然后这个人就很紧张啊， Lalu orang ini mulai panik. 怎么办？魔鬼又来了。 Bagaimana si iblis datang lagi? 啊，没想到耶稣这时候就缓缓的站起来， Tidak disangka Tuhan Yesus langsung berdiri. 用他大能的右手按着他的肩膀， Lalu dengan tangan yang besar dia mulai menepuk pundak orang itu 讲了一句话： dan berkata, 开门的是让主人来开 yang buka pintu itu Tuhan, 啊，我是主人， sayalah tuannya, 你休息 kamu istirahat. 啊。耶稣就去开门哦， Lalu Yesuslah yang buka pintu, 我这门就全开啊。 dibuka selebar-lebarnya. 魔鬼看到耶稣啊， Iblis lihat Yesus, 耶稣又跟他讲了一句话： baru mau berkata sepatah kata pada dia. 这一间以后是我的家， Lalu dia berkata, rumah ini dan selanjutnya ini adalah milik saya, 不准再来 tidak boleh masuk. 啊。从此他就过着幸福的日子啊。 Sejak saat itulah orang itu hidupnya sukacita. 其实神的圣灵一直想充满我们， Sesungguhnya Roh Kudus ingin terus-menerus memenuhi kita. 但是我们的污秽， Tapi karena kekotoran kita, 我们的自己的意见， kehendak pribadi kita, 阻挡我们不会充满 sehingga menghalangi kehendak Tuhan. 啊。当我们这些都愿意放下的时候， Ketika kita bersedia mau melepaskan semua, 清干净的时候， ketika mau membersihkan semua, 就会被圣灵充满 maka akan dipenuhi Roh Kudus. 啊。所以有一次我去协助联恩会， Suatu kali saya membantu KKR. 然后有一个求圣灵求20年的 Ada orang yang memohon Roh Kudus sudah 12 tahun, 啊，也是退休老师 sudah guru pensiun. 啊，他都求不到圣灵， Dia tidak mendapatkan Roh Kudus. 然后他就来问那个来协助的传道 Lalu dia bertanya kepada pendeta saat itu, 啊，他说我怎么都求不到圣灵。 mengapa saya itu tidak mendapatkan Roh Kudus juga? 传道就勉励他说：“哎，不要灰心，他继续努力。 Pendeta terus memberikan motivasi, jangan merasa gentar, terus memohon Roh Kudus. 说不定快求到了 Mungkin sudah mau dapat. 啊。”然后呢，那个传道又跟他说 Lalu pendeta berkata, 另外呢，就是我们要向神悔改 kita juga selain memohon, kita harus bertobat kepada Tuhan 啊，我们让自己洁净， agar membersihkan diri. 我们认罪悔改 Kita mengaku dosa, bertobat. 啊，也是一种方法。 Ini juga satu cara. 结果那天晚上， Dan akhirnya malam itu, 这一个弟兄就得圣灵。 saudara itu mendapatkan Roh Kudus. 他说他祷告的时候 Waktu dia berdoa, 啊，就跟神说 dia berkata, 神啊，求你赦免我的罪。 Tuhan ampunilah dosaku. 虽然我觉得我没有罪， Meskipun saya merasa saya tidak berdosa, 但是我觉得我应该有罪 tapi saya merasa pasti saya ada dosa. 啊！求你让我明白我犯什么罪。 Biarlah Tuhan membukakan hati saya sehingga saya mengerti dosa yang mana. 很奇妙，神就让他好像在看电影一样啊！ Sebegitu ajaib, Tuhan memperlihatkan dia seperti menonton film. 啊，你这个是罪，那个也是罪。 Yang ini dosa, yang ini juga. 神没有讲话了， Tuhan tidak berkata apa-apa. 他看了就知道了， Dia begitu lihat sudah sadar. 他就开始悔改， Dia mulai bertobat. 越看越觉得不配， Semakin melihat film itu semakin tidak layak. 越看越难过。 Semakin lihat dia semakin bersedih. 人家20-30分钟都在求圣灵，他20-30分钟都在悔改。 Orang berdoa mohon Roh Kudus 23 menit. Lalu dia 23 menit itulah dia sedang bertobat mengaku dosa. 后来忍不住就哭了， Tidak tahan lagi, akhirnya dia menangis. 主啊，对不起呀、 Tuhan maafkan saya. 我不知道我犯这么多错啊， Saya tidak tahu begitu banyak kesalahan yang telah saya perbuat. 我怎么这么软弱， Begitu lemahlah diri saya ini. 我怎么这么糟糕？ Mengapa saya begitu parah? 主耶稣，求你帮助我啊！ Tuhan, mohon bantulah saya. 他喊出来之后，圣灵就来了 Begitu dia berseru, Roh Kudus datang. 啊！所以我们在这个末世啊， Jadi di akhir zaman ini, 我们要祈求圣灵， kita harus memohon Roh Kudus. 特别要祈求充满。 Dan terpenting harus mohon kepenuhan Roh Kudus. 圣灵没有充满，撑不到末日。 Kalau tidak dipenuhi Roh Kudus, tidak akan tahan menghadapi
akhir zaman. 因为我们的意见很多， Karena kehendak pribadi kita banyak. 充满的时候， Ketika dipenuhi, 圣灵会帮我们出意见， Roh Kudus akan membantu kita dalam satu hal. 我们会有力量。 Kita ada kekuatan. 我们要让主耶稣住在我们的心， Kita mau Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita.